Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Speaker, Barisan Kepimpinan, perwakilan hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian. Kita datang 2 ataupun 3 hari di sini berkonvensyen. Tujuan utama kita ialah menyelesaikan masalah yang masih bersarang dalam parti kita, di peringkat negeri, di peringkat kawasan ataupun nasional. Kalau kita bersorak, berdega-dega, tetapi kita pulang dalam keadaan masalah tak selesai, tak guna juga kita berhimpun pada hari ini. Sebab itu saya mungkin kurang setuju sedikit dengan pengarah komunikasi bila mesej yang tergambar di luar daripada konvensyen kita ini kadang-kadang memperlihatkan kita ni seolah-olah berebut, seolah-olah mengutamakan kerusi. Bagi saya, biarlah pemuda atau awan ataupun warda ataupun negeri-negeri bersuara di sini dan kita menjawab ataupun kita sama-sama memikirkan solusi bagi setiap apa yang disuarakan. Jangan di sini aman, menarik, baik, tetapi di luar, di negeri, di kawasan, masalah terus berulang. Saya nak perbetulkan tentang beberapa perkara yang saya ingat mungkin ada beberapa yang kita miss point. Saya sebenarnya tak gemar nak bercakap soal menuntut kerusi, soal kota dan sebagainya. Sebab saya ingat pada awal saya jadi ketua pemuda, saya sebut bahawa kita tidak akan bercakap soal kota. Kita tidak akan bercakap soal kota kepada pemuda. Kerana kita pun tahu mengukur baju di badan sendiri. Kita juga tahu bahawa merit dan kualiti itu yang lebih penting. Tetapi isu yang lebih besar daripada ucapan dan perbahasan pemuda ialah bagaimana kita nak membawa parti kita ini menjadi menarik di kalangan masyarakat dan pengundi di luar sana. Sebab mereka yang akan undi kita. Kalau kita kata kita parti multiracial, kita mesti well represented kepada seluruh kumpulan yang ada dalam negara kita. Kalau kaum Cina ada 20%, di atas hanya ada Cikgu Hu Pancau seorang. Kalau kita bercakap India 7%, di atas hanya ada Kak Pushpa seorang. Pengundi muda bawah 40% ada 58%, tetapi di atas saya dengan Sakafah 2 orang saja. Ini tidak well represented. Sebab itu isu yang lebih besar bila bercakap soal ini, kita nak bawa parti kita ni menjadi menarik untuk diundi oleh pengundi di luar sana. Datuk pula dah. Tuan Presiden, kita ni anak-anak dalam parti. Diberi ataupun tak diberi kerusi berpotensi, kami tetap akan ada di sini. Muka-muka pemuda yang ada hari ini, yang datang berkonvensyen kemarin, itulah yang bersama-sama membangunkan parti. Hari pertama kita wujudkan amanah ini. Ia bukan soal kita nak pergi, nak kerja mudah, tak nak terbang lalang, bukan. Soalnya kita nak supaya suara pemuda ini benar-benar dilihat diwakili dalam parti. Saya nak sebut, ini mungkin bebannya pada kita jugalah dalam pemilihan akan datang. Perwakilan mesti tentukan supaya parti ini mesti betul-betul diwakili oleh setiap kumpulan. Itu cabaran pada kita. Tak boleh salahkan pimpinan juga. Bila tadi YB Khalid sebut, saya serahkan kepada pimpinan untuk tentukan. Masalahnya pimpinan hak ramai ni kita juga. Akhirnya keputusan itu menyebelahi kita. Tetapi kalau pimpinan parti well represented, maka keputusan yang dibuat oleh parti dan pimpinan parti itu akan punya kredibiliti yang tinggi dan diterima oleh ahli-ahli di bawah ini. Saya mendengar dan saya mengesan bahawa masalah dalaman parti itu masih belum selesai. Ada negeri, ada kawasan dalam perbahasan masih menggunakan ruang-ruang perbahasan itu untuk menembak. Ada pimpinan wakil rakyat yang masih bermasalah dengan kawasan masing-masing. Ini masalah yang belum selesai. Dan pengurusan konflik dalam parti kita sebenarnya tidak menampakkan perubahan yang baik yang membolehkan parti kita ini meluncur dan diyakini untuk boleh diberikan undi oleh pengundi di luar sana. Tuan-tuan, saya nak sebutkan dalam parti kita keahlian pemuda ini rendah.
dalam kaji selidik yang dibuat oleh Undi 18, pengaruh ataupun sokongan orang muda, pengundi 18 kepada pemuda. Kita Pakatan Harapan ini berada pada kedudukan yang keempat selepas BN, PN, muda. Kita nombor 4. Dan dalam nombor 4 ini amanah hanya punya persen yang sangat kecil berbanding dengan kawan kita AMK dan DAP. Dan cabaran untuk kita nak tarik anak muda ini jangan hanya diletakkan kepada pemuda dan warda semata-mata. Ini cabaran kita bersama. Ini cabaran kita di kawasan, di negeri, untuk bawa parti kita ini supaya orang-orang muda dia tengok amanah, dia rasa, oh amanah benar-benar parti yang mewakili kami. Saya nak sebut, saya dah sebut dalam mesyuarat pimpinan lah. Saya kata kalau boleh ada ruang jawatankuasa pimpinan ni tambahlah kalau ada 0, 1, 2 ke 3. Sebab saya tengok bila kita bincang macam retreat, bila dijemput beberapa orang pimpinan pemuda, suasana itu lain. Suara pemuda itu lebih didengari berbanding kalau saya dan warda 2 orang saja. Itu mesej yang besar. Sebab itu saya tak setuju kalau Dr. Mariah kata, oh cerita pasal ini soal kerusi semata-mata. Saya nak sebutkan bahawa pemuda bersedia kalau dihantar ke kerusi grade E pun kami akan pergi bertanding. Sebab memang kami dah bertanding pun. Saudara Jemeng di Pancur, saya di Paka. Kerusi, kubu PAS, hilang deposit. Suruh bertanding 5 kali lagi pun saya akan bertanding. Tetapi orang di luar sana, anak muda di luar sana, yang kita temui, yang kita santuni, mereka tengok, KP Nasional pun tak ada tempat selamat. KP Negeri, bila kita sebut tak nak perjuang kota, saya duk fikir KP Negeri ni adalah seat. Sebab bila kita turun ke kawasan bertemu jentera pemuda, bila kita tegur kenapa jentera tak berfungsi dengan baik, mereka kurang semangat. Sebab ketua dia pun maknanya tak nampak lagi lah. Bukanlah kita harap beri jaminan, tidak. Macam yang dibuat oleh Dr. Zul bila dia sebut nak undur diri walaupun mungkin break tak makan, itu excitement untuk kami, hiburan juga untuk pemuda, tak apalah. Tapi itu mesej yang kita nak bawa kepada orang muda, bahawa Parti Amanah ini membuka ruang yang luas kepada pimpinan pemuda. Saya nak sentuh soal muda. Media mungkin ada media yang silap, pusing sedikit. Kita sebut bukan kita benci muda, tidak. Bukan kita tak setuju muda menjadi komponen ataupun rakan strategik kepada Pakatan Harapan, tidak. Saya nak sebut bahawa pemuda Amanah ialah sayap yang paling kuat menyokong muda untuk bersama-sama dengan kita. Dan selepas diumumkan muda dapat puteri wangsa, kita mengarahkan jentera pemuda bantu jentera muda berkempen di kerusi-kerusi yang mereka bertanding. Ini komitmen kita sebab kita faham nak menang sendiri kita tak boleh menang. Kita mesti bersama. Tetapi mesej kita, janganlah anak jiran itu lebih diberikan ruang berbanding dengan anak sendiri. Sebab ahli parti, anak-anak muda dalam parti ini ialah anak-anak muda yang meyakini dan mempercayai kepimpinan. Kami, ialah mereka mungkin suka pada kita tapi tak sepenuhnya sebab mereka tak join kita pun. Tapi inilah mungkin yang tak ramai ini yang betul-betul menjunjung perjuangan yang dibawa oleh abang-abang kita. Jadi itu saya ingat harus difahami dengan baiklah. Kemudian yang seterusnya tentang pengurusan krisis tadi. Saya ingat kita mungkin betul lah, kita tak boleh nak selesai masalah dalam program 2 hari 3 hari. Betul. Tetapi himpunan setahun sekali mesti boleh bagi bawa pulang kepada perwakilan kita panduan untuk mereka turun ke kawasan dan negeri, apa yang mereka perlu buat. Kita di pemuda ni tak nak mendabik dada nak kata kami ni selesai dah masalah perpecahan. Saya ambil pemuda dalam keadaan berpecah teruk. Hari kedua saya nak resign, tuan-tuan. Tak tahan kita. Tapi kita ambil juga sebab kita sayang kepada parti. Kita nak parti kita ni diteruskan bukan hanya untuk menjadi platform kepada G18.
tetapi menjadi platform kepada orang muda pada masa hari ini dan juga akan datang. Tak mudah nak menyelesaikan konflik. Tetapi alhamdulillah, saya ingat sebahagian besarnya selesai. Dan saya nak kongsi jugalah, prinsip kita nak selesaikan konflik ini, kita mesti take the bull by the horn, by its horn. Mesti betul-betul pegang masalah. Jangan kita nampak semua baik, semua okey lah, apa dan sebagainya, program cantik, tapi masalah tak selesai. Masalah berulang. Pengurusan kita, saya sebut dalam town hall yang di Terengganu, kita ada multimedia yang hebat. Kita tengok design yang apa nama ni, program kita, logo kita, saudara Saif desainkan begitu cantik sekali. Multimedia kita hebat. Tetapi komunikasi kita masih berada pada tahap yang perlu dipertingkatkan. Dan komunikasi juga ialah macam mana kita nak menyelesaikan konflik antara ahli kita, antara kepimpinan parti yang tak puas hati. Adakah kita hanya dengar, kemudian diulang lagi, kemudian ada keluar parti? Tak boleh begitu. Saya tengok masalah satu dua negeri ataupun beberapa kawasan ini perlukan kepada kita memahami prinsip dalam menyelesaikan masalah ini. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya, yang menang, yang jadi ketua, mesti keluar daripada konflik. Dia mesti menjadi ayah dan abang kepada konflik itu. Jangan dia duduk dalam konflik, dia pula yang bertempur dengan kumpulan yang lawan dia. Itu tak betul. Dan yang keduanya, yang menjadi kumpulan yang kalah pula, jangan merasakan bahawa kekalahan itu menyebabkan maruah kita hilang. Kekalahan ini ialah Tuhan nak bagi kita rehat sikit. Dan bila kita kalah, kita harus menghormati institusi yang ada. Kalau di peringkat kawasan, kita harus menghormati ketua kawasan. Bukan soal nama dia Ali, Abu ataupun apa, tetapi institusi ketua kawasan itu ialah nadi kepada perjalanan parti. Soal wakil rakyat, ini saya ingat harus kita tegaskan. Jangan fikir mentang-mentang kita ni wakil rakyat, ahli parlimen, adun, kita nak pelekeh dan rendahkan kepimpinan kawasan. Ini tak betul. Mesti hormat dan utamakan ketua kawasan ataupun pimpinan kawasan. Jangan parti kita ini menjadi ruang untuk kita menternak ego kita. Sebab kita harus ingat bahawa menjadi pengkhianat parti ini bukan semata-mata keluar parti. Menjadi pengkhianat parti bukan hanya lompat ke parti lawan ataupun kawan. Tetapi menjadi pengkhianat parti ialah dengan meletakkan kepentingan pribadi melebihi kepentingan parti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.